Kita boleh mulakan? Ya. Boleh mulakan. Boleh mulakan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi izin kepada kita sama-sama, rasanya dah setahun kot. Setahun kita cuti setahun. Last bulan 9. Last Jadi sebelum kita meneruskan pengajian kita pada hari ini, insya-Allah kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau ikutkan kita dah banyak masuk dalam bab solat berjemaah. Solat berjemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala bi'ulumi wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang berjemaah. Kita masih lagi menggunakan kitab Fiqhul Manhaji, kitab fiqh mazhab Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Ali Al-Shabaji. Baik, kita terus bab sembahyang berjamaah, tarikh sembahyang berjamaah didirikan. Sebelum tu kita belajar sebab sujud tilawah, sujud sahwi, dan sebelum-sebelum tu banyak bab berhadas lah ya. Jadi kita masuk bab solat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarikh sembahyang berjamaah didirikan. Nabi SAW mendirikan sembahyang secara berjamaah selepas berhijrah ke Madinah. Baginda tinggal di Mekah selama 13 tahun dalam keadaan sembahyang secara tidak berjamaah kerana para sahabat berada dalam keadaan ditekan. Mereka hanya bersembahyang di rumah-rumah mereka. Apabila baginda berhijrah ke Madinah, baginda mendirikannya secara berjamaah dan baginda melakukannya secara berterusan, yakni tidak meninggalkannya. Baik. Jadi sebenarnya sejarah solat berjamaah ni Rasulullah SAW pada zaman Nabi Muhammad SAW sangat permulaannya sangat sukar. Ya, sangat sukar daripada Rasulullah di Mekah lagi. Jadi sebelum berhijrah ke Madinah, para sahabat dan Rasulullah SAW solat di rumah. Dalam keadaan sebab apa? Sebab banyak tekanan-tekanan daripada kaum Quraisy, daripada para musyrikin, ya. Kena pula di antara mereka ada yang masih jadi hamba dan sebagainya, ditekan oleh tuan-tuan mereka. Jadi maknanya keadaan tersebut terhalang daripada Rasulullah dan juga para sahabat untuk mendirikan solat berjemaah. Baik. Jadi selama 13 tahun Rasulullah berada di Mekah, kemudian selepas berhijrah ke Madinah, barulah Rasulullah SAW
melaksanakan solat berjamaah. Dia sebab tu dia hijrah. Dia berhijrah ni dari satu tempat ke satu tempat ni sebenarnya bagus. Jadi kalau rasa dah lama sangat duduk semenyi, kita berhijrahlah keluar. Kalau rasa dah lama sangat duduk luar, pindahlah balik semenyi. Gitu. Tapi memang kalau kita tengok kan kenapa berhijrah. Sebab hijrah ni dia ada banyak maksud sebenarnya. Bukan hanya sambut tahun baru tu, tidak. Jadi banyak hikmah berhijrah ni. Jadi sebab Rasulullah SAW sendiri daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Di Madinah tu Rasulullah dapat melaksanakan solat berjamaah. Kerana bi'ah kehidupan di sana tu membenarkannya, membenarkan untuk melaksanakan solat berjamaah berbanding di Mekah. Baik, hukum sembahyang berjamaah. Pendapat yang sahih berkenaan hukum sembahyang berjamaah kecuali sembahyang Jumaat adalah fardu kifayah. Oleh itu kefarduan tersebut tidak akan terlepas daripada penduduk sesebuah pekan, yakni ahlul baldah, melainkan setelah ia didirikan dengan jelas. Sekiranya ia tidak didirikan sama sekali atau didirikan dalam keadaan bersembunyi, maka semua penduduk tersebut berdosa dan pemerintah wajib memerangi mereka. Dalil ia disyariatkan ialah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka dari kalangan sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sembahyang bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka yang berdiri sembahyang bersamamu. Ayat ini adalah ayat yang berkenaan dengan sembahyang dalam keadaan takut. Sekiranya terdapat perintah supaya sembahyang secara berjamaah walaupun dalam keadaan takut, maka melakukannya dalam keadaan aman adalah lebih aula, yakni yang paling utama. Saya bacakan terus hadisnya dulu. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis, salatul jama'ati tafdulu salatul fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah melebihi sembahyang seorang diri dengan 27 darjat. Abu Dawud dan Ibnu Hibban mensahihkannya dan selainnya juga meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul jama'ah illa qad istahwadha alaihimus syaitan fa 'alaika bil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah." 3 orang yang berada dalam satu kampung atau pendalaman yang tidak didirikan jemaah di kalangan mereka, maka syaitan akan menguasai mereka. Oleh itu hendaklah kamu bersama jemaah. Sesungguhnya serigala itu hanya akan memakan kambing yang terpencil. Maksud syaitan akan menguasai mereka ialah syaitan mengalah dan menguasai mereka serta mengajak mereka kepada syaitan. Okey. Ada kadang-kadang hadis ni kalau kita baca hadis ni, ada hadis yang sarih, dia jelas. Ada hadis yang ayat dia kias, kata-kata kias. Begitu juga dalam dalil Al-Quran pun macam tu juga. Okey. Kita perjelaskan balik berkenaan hukum solat berjamaah. Baik, hukum asal solat berjamaah ialah fardu kifayah. Bukan bermaksud fardu kifayah ini orang lain buat kita tak payah. Dia fardu ni ada 2, satu fardu ain, satu fardu kifayah. Fardu ain ini adalah kefarduan atas individu. Kefarduan atas individu, makna tak boleh tidak mesti buat. Itu fardu ain. Kalau fardu kifayah, kefarduan atas jamaah ataupun atas kalau kata ahlul baldah tadi tu, maksudnya satu kampung tu atau satu qaryah itu mesti ada yang buat, tak boleh tidak. Mesti ada yang mewakili, tak boleh tidak. Kalau dalam kampung tersebut ada 3 orang aja, mesti kena buat. 3-3 tu kena buat. Sebab yang paling kurang 2 orang tersebut. Sebab imam dan makmum dah menunjukkan di situ jamaah. Cukup sekurang-kurangnya 1 makmum dan 1 imam dan 1 makmum. Baik. Jadi maknanya dekat situ ni tak termasuk solat Jumaat. Ini solat, kita cerita tentang solat berjamaah 5 waktu 1 hari semalam, kecuali solat Jumaat. Ini maknanya dekat tunjukkan kat sini bahawa kefarduan tersebut mesti dipertanggungjawabkan oleh ahli qaryah tadi.
tak boleh ambil ringan. Ya, tak boleh ambil ringan. Sebab tu macam mana keadaan kita sekalipun, dalam keadaan ialah yang sekarang yang kita tahu berlaku pun, paling kurang ada diwujudkan juga di masjid atau di surau. Sekurang-kurangnya EJK surau, EJK masjid yang datang hadir untuk berjamaah. Kat situ pun dah lepas. Ya, alhamdulillah. Baik. Baik ya, jadi kalau keadaan, dalam keadaan yang ketakutan, dalam keadaan mudarat dan sebagainya, lebih aula lah solat di rumah. Ya, kecuali dalam keadaan aman. Ya, dalam keadaan aman. Dulu kita baca kitab ni kita tak nampak sangat tau. Kita tak rasa sangat. Tapi bila dah dia ada bab-bab penguzuran, solat berjamaah dan sebagainya, baru kita tahu wujud sebenarnya wabak. Dulu wabak zaman-zaman dulu kita tak teruk sangatlah kita rasa. Sekarang ni sangat ya, Allah turunkan ujian untuk kita yang kita tak pernah terfikir di kepala kita akan hadapi benda ni. Ya, kita sangka tahun 2020 tu kapal terbang, kereta terbang. Rupanya tak, kereta semua duduk rumah. Tak terbang langsung, ya. Minyak tak terusik. Tayar jadi bengkak sebab apa? Tak bergerak langsung. Kita pun jadi bengkak kat rumah. Makan je kan. Okey. Jadi mana nak tunjukkan kat situ, keadaan semasa berubah-ubah mengikut keadaan yang Allah dah tentukan, kita tak tahu sebenarnya. Baik. Jadi kalau kita nak nisbahkan, ialah manusia zaman sekarang ni mungkin agak faham kalau kita kata anak-anak muda kita, contohnya kalau kita kata solat berjemaah tu kalau solat kat rumah dapat RM1 je, kalau solat berjemaah kat masjid dapat RM27. Kalau lah Pak Bilal ataupun siap dapat masjid tu, tunggu RM27 datang nak ambil, habis mayang ambil. Penampak macam tu saya rasa penuh masjid, tak cukup saya rasa kan. Kan? Nak nisbahkan kat situ bahawa besarnya pahala solat berjamaah. Solat berjamaah. Sebab saya nak ceritakan satu kisah hamba Allah ni. Dia bila dia masa dia sihat, okey, dia ada kesempatan solat berjamaah, dia solat berjamaah. Bila dia sakit, Allah Taala tak izinkan dia untuk solat di masjid atau di surau. Bahkan solat Jumaat pun tak dapat. Jadi bila Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala sembuhkan dia sikit demi sikit, sihat, sembuh, walaupun tak boleh berjalan sendiri, maksudnya perlu orang hantar. Sampai dia di surau tu boleh solat Jumaat. Sampai dia di surau, dia menangis, dia kata, ya Allah, terima kasih ya Allah, izinkan aku solat ya Allah, terima kasih ya Allah. Menangis dia. Saya peliklah juga anak dia, kenapa menangis ya? Allah izinkan lagi untuk solat jemaah. Saya subhanallah. Ketika Allah tarik nikmat tu, lagi terasa sangat betapa nikmatnya solat berjemaah. Masa dulu Allah izinkan, mungkin kita tak rasa nikmat tu. Kan. Tapi bila Allah tarik nikmat tersebut, Allah masih izin bagi kesempatan untuk pergi solat. Masya Allah, betapa syukurnya bagi orang yang beriman. Dah meninggal dah penolongnya. Arwah Ustaz. Jadi dia menangis. Saya ingat dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan. Lepas dia kena stroke, lepas tu dia 4 bulan apa, saya rasa dekat setengah tahun juga, dia tak dapat nak solat jemaah, tak dapat pergi surau, tak dapat pergi kuliah. Bila dia rasa dah sihat, alhamdulillah Allah izinkan tahun 2019 dia kena stroke, 2019 dia dapat pergi mengajar dekat surau, tapi surau sendirilah, surau di taman sendiri. Jadi mula-mula sebelum tu dia pergi solat jemaah, pergi solat, tapi dia tak boleh lama, ada waktu-waktu yang tak boleh pergi. Dapat pergi tu dia menangis, ya Allah terima kasih ya Allah aku dapat datang semayang jemaah. Bagi orang yang nikmatnya ditarik, bila dapat tu, oh Masya Allah, syukur sangat, bahagia sangat, ya. Sehingga menitiskan air mata. Sebab apa? Sebab Allah tarik nikmat tu punya besar, nikmat tu sebenarnya. Ya, bila tak dapat. Ya, macam itulah. Semoga kita dapatlah mengingatkan keluarga kita dan sebagainya kan. Sebab kadang-kadang sukar juga dengan keadaan pekerjaan seharian kan.
Tapi paling kurang dapatlah, kalau dapat subuh, maghrib dan isyak tu pun alhamdulillah, syukur. Okey. Baik. Kenapa? Okey, jadi daripada hadis yang Abu Daud dan Ibnu Hibban tadi, dia kata 3 orang yang berada dalam satu kampung atau pendalaman yang tidak dirikan jemaah di kalangan mereka, maka syaitan akan menguasai mereka. Oleh itu hendaklah kamu bersama jemaah, sesungguhnya serigala hanya akan makan kambing terpencil. Ini cerita dia kalau keadaan kampung tu katalah tak ramai, atau di hulu-hulu misalnya. Okey, kalau misalnya dia tak dapat, maksudnya dalam keadaan orang yang tak ramai, buatlah solat jemaah. Sebab apa? Kalau kita kata segerombolan kambing ataupun lembu, kan? Kalau banyak-banyak kat satu tempat tu, serigala datang, takkan dapat makan kambing tersebut. Tapi kalau satu kat sana, berasing-asing, mudah serigala nak ngam. Itu kiasannya. Ya, maknanya kalau tidak ada solat berjamaah, walaupun tak ramai di situ, hatta 5 orang, 3 orang sekalipun, kena laksanakan juga. Sebab apa? Mudah anasir yang tak elok atau syaitan dan sebagainya boleh mempengaruhi atau mengganggu qaryah tersebut, ahli qaryah tersebut. Jadi untuk nak menguatkan kekuatan Islam ataupun roh Islam dalam kampung tersebut, dengan solat berjamaah. Ya, dengan solat berjamaah. Dia sebenarnya kalau kita tengok, kenapa kita kata kita datang kampung ni, kita pergi rumah belah sana, kita tak tanya orang yang belah sana. Kita katalah kita pergi kampung Semenyih lah, dulu mungkin Semenyih kecil kan, sekarang Semenyih dah besar kan, banyak taman. Kenal tak pakcik ni? Contoh lah kata, kenal tak Wak Ahmad Paip? Wak Ahmad Paip mana? Contohlah, itu sepupu suami saya tu. Kita kata Wak Ahmad Paip, oh yang dekat Sentosa, dekat apa? Kampung Tanjung tu. Kenal. Maknanya kita tanya tu orang mana? Orang Bandar Rincing kita tanya. Kita tanya orang kata-kata, dia boleh kenal. Sebab apa? Mungkin orang kenal sebab di masjid ni, maksudnya di masjid atau di qaryah-qaryah dia tu, surau dan sebagainya, orang kenal dia sebab mungkin datang masjid, datang surau, orang kenal. Cuba kalau tak datang, kan? Adalah bukan ketua, bukan pemimpin, apatah lagi ahli qaryah yang maksudnya tak datang masjid, tak datang surau, orang tak kenal. Kan? Jadi sebenarnya itu di antara hikmah solat berjamaah. Paling kurang, mana pakcik ni tak datang, rupanya sakit. Orang tahu, oh sakit. Contoh kan. Jadi maknanya itu banyak kelebihan sampingan, kelebihan sampingan solat berjamaah ni. Sebab sebenarnya masjid adalah satu tempat pentadbiran negara sebenarnya, satu pentadbiran kampung, pentadbiran negeri atau pentadbiran satu qaryah. Satu pentadbiran pengurusan di masjid. Bukan maknanya masa time pandemik, time berlaku masalah kewangan, datang masjid untuk dapatkan peruntukan, sumbangan ataupun barang dapur dan sebagainya. Ya, walaupun betul boleh kita dapatkan di satu-satu tempat di qaryah tu masjid atau surau, tapi maknanya sebenarnya bukan hanya dulu orang kata okey masjid ni tempat solat aja. Tak, masjid atau surau adalah satu tempat pentadbiran ataupun kalau kata ada meeting ke apa ke, buat di masjid atau di surau. Kalau kata nak buat satu tempat sukan dekat surau, masjid pun tak ada masalah. Ada meja pingpong, tak kisah, tak ada masalah. Jadi paling kurang kalau ada satu tempat untuk anak muda, boleh mengimarahkan masjid dan surau. Itu sebenarnya kan. Okey. Hikmah disyariatkan. Saya dah cerita tentang hikmah, baru masuk ke hikmah. Sesungguhnya panji-panji Islam hanya akan bangkit di atas dasar perkenalan sesama Muslim, persaudaraan dan tolong-menolong sesama mereka untuk menyatakan kebenaran dan menghapuskan kebatilan. Tidak ada lapangan yang lebih baik yang akan menyempurnakan perkenalan serta persaudaraan mereka selain daripada lapangan masjid, iaitu ketika orang-orang Islam dapat bertemu sesama mereka untuk mendirikan sembahyang secara berjamaah sebanyak 5 kali setiap hari.
walaupun kepentingan dan kemaslahatan dunia boleh memecah belahkan mereka dan boleh mencetuskan perasaan hasad dengki sesama mereka, sesungguhnya pertemuan secara berterusan dalam menunaikan sembahyang secara berjamaah merupakan suatu perkara yang boleh memecahkan tembok yang membeza dan memecah belahkan mereka serta menghilangkan hasad dengki dan segala penyakit daripada hati mereka. Ini akan berlaku sekiranya mereka benar-benar beriman kepada Allah dan bukannya menjadi orang munafik yang menunjuk-nunjuk dan bermegah dengan sembahyang, ibadah dan pergi ke masjid. Dia ada banyak hikmah dia. Di antaranya untuk menyatukan hati-hati ahli qaryah, menyatukan hati-hati jamaah di qaryah tersebut, di kampung tersebut atau di tempat taman tersebut. Ya, kalau katalah keadaan solat berjamaah 5 kali satu hari di masjid atau di surau, itu maksimumnya lah, ya, biasanya begitu adatnya. Paling kurang orang yang bekerja satu hari 3 kali dia solat berjamaah di masjid atau di surau. Paling kurang macam mana sekalipun hikmah dia, kalau dulu kita solat berjamaah, lepas solat berjamaah kita selawat, kita salam kan. Sekarang boleh juga nak macam tu, tapi kita buat gini je lah kalau tak nak salam kan. Kita buat macam ni kan. Paling kurang bila bertemu kan, gaduh macam mana pun, bila dah jumpa pun hari-hari dah pas main jemaah nak salam, hati jadi lembut. Allahumma salli ala ma'azibatin. Sekarang ni kena cakap ma'azibatin je lah. Jumpa orang ma'azibatin je, bukan raya je. Kita tak tahu sekali jumpa ke tidak. Sekarang ni meninggal mengejut-ngejut je kan. Kita jumpa ke tidak? Takut tak jumpa. Alhamdulillah, Allah Ta'ala rezekikan saya jumpa lagi, ya. Saya pun tak sangka saya boleh jumpa. Jadi itulah Allah Ta'ala izinkan. Ya. Baik. Jadi banyak hikmah-hikmah dia, banyak kelebihan-kelebihan bagi orang yang solat berjamaah. Ya, ada masalah berlaku boleh memecahkan tembok-tembok, halangan-halangan yang menyebabkan orang tu tak berbuat, tak bercakap, ya, ataupun ada terkecil hati. Jadi bila berjumpa setiap masa waktu solat berjamaah, setiap waktu, setiap hari, insya-Allah Allah Ta'ala akan lembutkan hati-hati, ya, hati-hati mereka. Dan juga dengan solat berjamaah ni dia tidak ada meletakkan taraf kau ni datuk, taraf kau ni datin, atau taraf kau ni orang kaya Semenyih ke, ataupun orang kaya Selangor ke. Tak ada. Dia maksudnya sama je, sama level je semua. Sama level je semua. Maknanya tidak ada perbezaan. Ya. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok dekat masjid dengan surau, bila dah borak-borak, dan zaman-zaman dulu kan kita minum-minum, baru tahu, oh datuk rupanya. Oh, Masya Allah, hebat datuk ni, istiqamah di solat berjamaah kan, contoh. Jadi maknanya tidak ada perbezaan, ya. Sebab tu kata Rasulullah apa? Tidak ada perbezaan antara manusia ni, melainkan dengan takwa dia kepada Allah. Takwa tu yang menunjukkan perbezaan, yang boleh membezakan antara seseorang tu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, beberapa keuzuran yang dibenarkan syarak. Keuzuran untuk tidak melakukan sembahyang secara berjamaah yang dibenarkan oleh syarak terbahagi kepada dua bahagian. Ya, dua bahagian. Yang pertamanya keuzuran umum, satu lagi keuzuran khusus. Ya, keuzuran umum ni saya bacakan dulu. Keuzuran umum iaitu seperti hujan, angin yang kuat pada waktu malam dan jalan yang terlalu becak, banjir dan berlumpur. Telah diriwayatkan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu an telah melaungkan azan pada suatu malam yang sejuk dan berangin. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau berkata, bersembahyanglah di rumah kamu. Kemudian beliau menyambung lagi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh muazzin supaya berkata apabila malam menjadi sejuk dan hujan, sembahyanglah di rumah kamu. Anda pasti mengetahui bahawa keuzuran ini jarang sekali berlaku pada hari ini, melainkan di kampung-kampung, bahkan di kampung pun menjadi hanya sebahagiannya sahaja. Baik, tapi benda ni dah berlaku sekarang kepada kita. Keuzuran umum ni bukan hanya banjir, guruh, salji, ribut, apa lagi, keadaan
berlumpur dan sebagainya. Bukan itu sahaja, malah termasuk sekali dengan penyakit tular. Penyakit tular tu adalah keuzuran umum. Termasuk dalam keuzuran umum, termasuk wabak dan sebagainya, termasuk sekali sebab dia awam keseluruhan. Dia membabitkan satu kampung, membabitkan satu negara, tentang keuzuran umum. Sebab tu kalau kata maksudnya benda ni wujud, berlaku. Jangan kita kata kita menidakkan, nak pergi juga solat jemaah. Sebab dalam kitab fiqh pun ada katakan bahawa keuzuran umum, Rasulullah kata duduk kat rumah, semayang di rumah. Dia tak, memang dia tak kata COVID kat sini, tak ada kata, tak sebut. Dia tak kata wabak sekian-sekian, tak. Dia secara umum dia termasuk. Cuma benda ni berlaku mengikut keadaan semasa. Kalau dulu banjir mungkin di kampung-kampung, sekarang banjir kat bandar. Shah Alam banjir. Mungkin masalah perparitan. Kampung yang okey, steady je. Pasal orang kampung setiap minggu korek parit. Orang bandar tak sempat nak korek parit. Harapkan di BKL dan sebagainya kan. Maksudnya keadaan sekarang ni tak kisah di mana-mana, bila Allah kata nak jadi begitu, terjadilah ia. Mana tidak terkecuali. Jadi termasuklah dengan wabak tadi. Maknanya wujud kat sini. Kalau kata ada orang bunyi-bunyi, bising-bising, apa tak sembahyang jemaah, apa semua, masjid tutup, masjid terhad dan sebagainya, inilah dia cerita dia. Tapi sekarang insya-Allah kita harap-harapnya semoga berterusan, dan lebih baik lagi insya-Allah. Apa pun semua dengan izin Allah. Bukan sebab vaksin tu alat sahaja. Alat sahaja. Macam kita makan Panadol. Kalau kita nak marah sangat vaksin tu, kan, kalau kita nak marah sangat pasal vaksin ni, misalnya contohlah ada orang-orang yang tak suka pasal vaksin ni, sebenarnya ada ulama yang dah jumpa vitamin-vitamin ni sebenarnya. Dah jumpa bab-bab benda ni. Jadi nak kata ceritanya, kita lahir-lahir anak kita, buat pula kita duk beratur pergi klinik, duk cucuk vaksin lah tu kan. Kalau tak suka vaksin, tak payah, daripada kecil tu biar kerja anak tu macam tu. Masa saya kat Syria pun duk pergi juga. Pasal kita kat sini anak kita memang pergi setiap bulan cucuk anak tu kan. Rupanya masa saya lahirkan anak nombor 3 kat sana pun macam tu juga. Kena juga vaksin, kena juga cucuk. Bila sampai sini, translate je lah. Kad Arab tu dengan orang doktor kat sini, nurse kat sini. Maknanya nak cerita benda tu wujud. Kita ni kena ada usaha untuk mengelakkan. Sebab nyawa lebih penting. Nyawa adalah perlu kita jaga. Sebab tu kalau kata macam mana pun kita kena jaga. Sebab Allah Ta'ala beri kita nyawa, kesihatan. Maknanya kita kena jagalah sebaik mungkin amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baik. Jadi jelas kat situ keuzuran umum tu macam mana. Baik, keuzuran khusus. Keuzuran khusus ni atas individu, atas diri kita sendiri. Iaitu keuzuran yang khusus seperti sakit, keadaan yang terlalu lapar dan dahaga, takut kepada orang yang akan melakukan kezaliman ke atas diri dan hartanya, dan ketika menahan diri daripada berlaku hadas kecil disebabkan kencing dan buang air besar. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'a 'asha'u ahadikum wa uqimatis salah fabda'u bil 'asha' wala ya'jalanna hatta yafrugha minhu." Apabila makan malam seseorang kamu telah disediakan dan sembahyang akan didirikan, maka hendaklah dia mendahulukan makan malam dan jangan sekali-kali gopoh sehingga selesai makan. Baik, maknanya bukan hanya keadaan kesihatan kesihatan kita saja, malah kalau perut lapar, makanan dah hidang, perut lapar sangat ni, bukan sikit-sikit punya lapar, makanlah dulu. Kan katalah kita nak solat, solat berjamaah dengan suami, isteri dan anak-anak, nak solat berjamaah, makanan dah dihidangkan, makanlah dulu. Jangan pula macam satu kisah, isterinya dah hidangkan makanan, suami dah lapar sangat ni, kemudian
duk angkat takbir apa semua, menghadap makanan. Sekali datang kucing, duk usik-usik ikan atas meja tu. Ihdinas sirat. Terkejut kucing tu lari. Kan? Lepas tu pula dia rokok nak bangun i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Dia kata, Hamidah bini dia namanya Hamidah. Dah bini dia pulang kabut. Kenapa bang? Oh, halau kucing. Dah tak tenang hati kawan. Dah lah lapar. Kucing duk usah-usah makanan atas meja. Kan sekarang kucing cerdik. Dia tolak kan. Dia dah bau tu dah tolak macam tu. Jadi maknanya mengganggu jiwa. Makan dulu. Tapi tengoklah keadaan. Kalau waktu sangat suntuk, ya, janganlah. Tapi ni ceritanya kalau kata awal waktu lagi, dah lapar sangat, makan dulu. Makan, tapi janganlah sampai tersandar. Makan sekadarnya atau makan jangan tergopoh-gopoh kata Rasulullah. Makan dengan tenang, elok, habis makan, minum air, wuduk dan solat. Maknanya perut pun dah okey. Tapi kalau sampai santak sangat perut pun tak larat, dah. Ini cerita kalau orang buka puasa kan. Agak-agak lah. Ya. Jadi maknanya sama juga. Walaupun tak puasa pun, kalau keadaan lapar, makan dulu. Jadi satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan daripada Nabi SAW, la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak sempurna sembahyang seseorang di hadapan makanan dan dalam keadaan dia menahan daripada berlaku hadas kecil dan besar. Ya, contoh dia nak solat jemaah ni, tapi perut dah mula nak buang. Sakit perut sangat dah. Tak tahan dah. Tapi kan cakap tak sempat sembahyang jemaah, tahanlah. Dah tahan tergoyang kan. Jangan macam tu. Buang, selesaikan hajat. Ya, selesaikan hajat kecil, hajat besar, selesaikan dulu, ambil wuduk, solat. Ya. Kalau kata tak sempat nak masuk rakaat pertama kedua, masuklah, masbuk macam mana pun tak kisahlah. Yang pentingnya selesaikan hajat. Maknanya utama juga hajat untuk diri sendiri tu penting. Ya, bukan hanya hadas besar, bukan hanya untuk hadas nak menyelesaikan hadas sahaja. Bahkan makan pun kena diutamakan juga, diselesaikan juga supaya solat dalam keadaan tenang. Kalau solat dalam keadaan tergopoh-gopoh, solat dalam keadaan tak konsentrate, tak khusyuk, ya, kita sangat terganggu. Kualiti pun tak ada. Kualiti pun tak ada. Contoh lain ialah seorang yang berhutang takut keluar berjamaah kerana si pemberi hutang akan mengekori dan meminta supaya hutangnya dijelaskan, sedangkan dia keadaan itu tidak mempunyai wang. Atau seseorang yang makan makanan yang berbau busuk atau berpakaian dengan pakaian yang kotor yang boleh menyakit, mengganggu orang lain dengan sebab kotor dan baunya. Semua keadaan ini adalah dianggap penguzuran syarak yang diizinkan kepada orang yang berada dalam keadaan demikian untuk tidak menghadiri solat berjamaah. Contoh, dia kerja bengkel kan, kerja bengkel kadang-kadang kotor, ada minyak-minyak dan sebagainya pada baju. Bajunya tak kotor, bajunya tak bernajis, cuma kotor buruklah, tak cantiklah sebab minyak-minyak apa semua kan. Tapi dia tidak bernajis, boleh bawa solat. Tapi elakkan daripada solat berjamaah. Sebab bila duduk di sebelah-sebelah, ialah kita faham bau dan juga keadaan pakaiannya. Kalau nak solat berjamaah juga boleh, tak ada masalah. Tukar dulu, bawa kain pelikat ataupun baju tu bawa salinan untuk solat. Macam kita perempuan pakai telekung, kalau tak pakai telekung pakai baju biasa pun. Yang pentingnya tidak kita katalah kita masak kat kantin, kita tukang masak, kita ada kedai makan dan sebagainya, kita nak solat jemaah juga, boleh tukar dulu supaya ada pakaian solat yang lain, supaya tidak mengganggu orang-orang di sekeliling kita yang solat berjemaah. Ya, hatta makan petai sekalipun, contohlah kan, dia sedawa tu satu bau semua tu satu masjid, kena pula pakai aircon, mangai, kan. Jadi memang bau dia mengganggu orang yang bersama-sama, ahli qaryah yang sama-sama dengan kita ketika solat.
Kalau ataupun dalam keadaan dia diugut, contoh dia pinjam ahlung ke, atau ikutlah macam mana. Kalau dia keluar tu akan menggugat nyawa dia, ada orang mengekori dia, keselamatan dia tidak terjamin, maka solatlah di rumah, tak perlulah pergi ke surau atau ke masjid, dikhawatiri. Ya, termasuk juga orang yang sedang kuarantin dan sebagainya, sama juga. Ya. Baik, Al-Bukhari dan Muslim, semua keadaan ini adalah dianggap keuzuran syarak yang diizinkan kepada orang yang berada dalam keadaan demikian untuk tidak menghadiri sembahyang secara berjemaah. Baik, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thuman falyatazilanna aw qala falyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi." Sesiapa yang makan bawang putih, maka dia hendaklah menjauhkan dirinya, atau sabdanya, maka hendaklah dia menjauhkan diri daripada masjid kami dan hendaklah dia duduk dekat rumah aja. Kata Rasulullah. Semua keuzuran syarak yang lain dikiaskan kepada keuzuran yang disebutkan dalam hadis di atas. Maknanya kalau kita makan durian sekalipun, memang sedap durian. Durian memang sedap. Lalu ke tepi jalan bau durian memang sedap. Tapi sedap tak kalau orang sedawa durian? Memang nak kena. Dia dah makan durian, kau sedawa. Hello. Memang sama level macam orang makan petai lah. Dia punya bau sedawa tu. Jadi jangan, maknanya elakkan. Ya. Sebab kita nak solat berjemaah, jangan sampai menyakiti orang sekeliling. Sebab Rasulullah kata tak boleh. Maknanya memang zaman Nabi tak makan petai, tapi bawang putih. Masak bawang putih, dia orang makan makanan yang masak bawang putih dia banyak, bau dia kuat. Dia ada bau dia sendiri, jadi elakkan. Kalau rasa nak pergi solat jemaah kejap lagi, sembahyang zuhur, makan tengah hari tu, elakkanlah makan petai. Tapi kalau kata boleh menghilangkan bau petai tersebut, tak ada masalah. Tak ada masalah. Mungkin boleh dengan minum air yang banyak, mungkin boleh dengan cara dia gosok gigi, sugi dan sebagainya, boleh menghilangkan bau tersebut, tak ada masalah. Tapi kalau rasa tak pasti, jangan. Baik. Jadi dia sebenarnya dikiaskan juga kepada kenapa orang yang solat, contoh solat Jumaat, kalau kita tengok bab solat Jumaat, kenapa kalau kita solat nak pergi solat Jumaat, kita pergi bab mandi tu, kenapa disunatkan mandi? Kan? Ini saya kiaskan juga kepada solat berjemaah. Kenapa kalau kita tengok bab yang kita belajar setengah tahun gila bab mandi, kenapa ada sunat mandi? Sunat mandi solat gerhana, kan? Gerhana kan, semalam ke gerhana, solat solat lah. Mandi sunat gerhana, mandi sunat minta hujan, mandi sunat Jumaat, mandi sunat Aidilfitri, Aidil Adha, dan mandi sunat yang kita tahu tu. Sebab apa dia ada mandi sunat tu? Sebab kita akan berkumpul dengan orang ramai, kita akan berjumpa dengan jamaah yang ramai. Jadi kita kena hadir dengan keadaan bau yang selesa, tak busuk. Jadi kalau kata kita dalam keadaan yang bau badan yang kuat atau bau mulut yang kuat, mengganggu para jemaah, menyakiti para jemaah, jadi dosa kat situ. Jadi sebab tu kenapa sama juga macam solat fardu, solat berjemaah di waktu-waktu yang lain, sama juga kiasannya. Kena sebaya kalau boleh mandi dulu, kalau tak mandi paling kurang gosok gigi dan sebagainya, untuk mengelakkan menyakiti para jemaah yang lain yang solat berjemaah dengan kita. Baik. Okey. Jadi tajuk yang seterusnya, tajuk yang kira bab syarat-syarat imam. Okey. Ada nak tanya apa-apa bab ni, atau saya rasa cukup dulu tajuk ni.
Sebab kalau masuk bab imam ni panjang. Bab imam ni panjang, dia ada sambung. Sambung banyak. Okey. Langsung tak ada imam. Makmumnya ada tak? Maknanya imam yang dilantik lah tak ada. Imam yang dilantik tak ada. Okey. Kita kata qaryah. Okey, kita kira satu qaryah tu, ya. Okey. Satu qaryah sekarang ni kita kata macam Semenyih ni besar. Semenyih ni besar. Kita kata macam satu qaryah yang kecil, nak kata kecil pun tak kecil juga. Sekiranya di situ ada surau atau di situ ada masjid, sehingga langsung tidak ada orang yang boleh jadi imam. Imam langsung tak ada. Sama ada imam yang dilantik oleh ahli qaryah ataupun imam yang dilantik oleh orang yang berkuasa. Jadi sekarang ni tanggungjawab atas qaryah yang kena lantik. Sebab nak jadi orang pihak berkuasa nak kenal imam tersebut daripada ahli qaryah yang melantik, kan? Mesti dia tahu siapa orang kampung dia, yang ni belajar kat mana, orang ni anak siapa, dia ni pengajian dia bagaimana. Maknanya berdasarkan kepada ahli qaryah tersebut yang tahu, kan? Sebab biasanya dia orang takkan expose diri dia. Saya ni belajar Mesir, dia tak kata gitu. Maksudnya daripada ahli qaryah yang tahu. Okey, first kali mesti wujudkan juga, mesti cari juga. Kalau tak ada, di kalangan makmum cari yang terbaik bacaannya. Sebab tu dia kata kalau cerita bab imam ni panjang ni. Dia ada orang yang bagaimana, dia mesti apa yang dia ada kriteria dia, mana yang perlu didahulukan. Ya, mana yang perlu didahulukan, orang yang bagaimana, orang ni bagaimana, mana yang diutamakan. Jadi kalau katalah imam langsung tak ada kat tempat tu, jarang orang kata saya nak jadi imam ya, jarang. Saya nak jadi ahli Dewan Undangan Negeri, ramai. Nak jadi imam susah. Sebab dia sendiri nak bawa orang ni. Kalau kata seorang adun tu, kalau kata dalam pilihan raya politik pun, kalau kata dia letakkan diri dia sebagai seorang imam, itu sebenarnya dia rasa berat. Tak sanggup. Imam pun macam tu, dia takkan offer aku nak jadi imam, tak. Tapi kalau di kalangan tu ada orang yang mahir, dia mampu untuk jadi imam, ketika itu orang sedang mencari-cari imam. Yang ada dia tahu, yang ada orang lain-lain tu semua tak mencapai kriteria imam tu. Tapi dia boleh, dia kena offer diri dia. Sebab kalau tak nanti orang yang lain-lain itu orang yang tak mahir baca Quran. Macam dia sendiri tak nak ikut orang tu. Sebab mungkin dia je tahu yang dia kriteria dia tu lulus untuk jadi imam. Ya, sebab nak bawa orang ni. Okey. Jadi cerita yang pasal tadi tu, kalau imam langsung tak ada di kawasan tersebut, di qaryah tersebut, makmum ni kena cari di kalangan mereka orang yang boleh menjadi imam di antara mereka. Kalau level dia orang sama, cari yang terbaik sikit daripada mereka, tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama, dia orang kena belajar. Tak boleh ambil mudah. Gitu. Sebab fardu kifayah, kalau langsung tak ada, berdosa. Qaryah tersebut berdosa. Tapi kalau misalnya orang-orang tersebut, kalau kata contoh macam kampung sebelah, dalam qaryah Semenyih ni ada kampung-kampung kecil. Kalau kata dia berdekatan dengan masjid di qaryah tersebut, teruskan di masjid tu, boleh sembahyang jemaah. Sebab dia dekat, tak jauh pun, dan tidak menyukarkan untuk dia solat di sini. Tapi ceritanya kalau satu kampung tu terlampau besar kampung tersebut, contoh kalau kata surau ni kan, surau yang Sentosa ni kan, diorang semua semayang kat sini, tak ada masalah sebab dia dekat.
Ya? Tak ada masalah sebab diorang dekat. Ini cerita kalau antara Korea dengan Korea tu jauh. Contoh, Bandar Rincing nak datang sini kan jauh. Pelangi Semenyih datang sini kan jauh. Pelangi Semenyih nak pergi Bandar Rincing pun macam-macam jauh juga. Kan? Tapi kalau macam Sentosa depan ni kan, Sentosa apa? Saya pun dah tak ingat, mentang-mentang dah duduk Semenyih. Kan? Sentosa ke, kan dekat surau tu kan dengan sini. Utamakan sini pun tak apa, tak ada masalah. Sebab sini pun tak cukup orang, satu baris, dua baris je kan. Contoh. Kalau kata taman yang apa? Yang surau Ubudiah. Ubudiah tu tengok, ukurkan kat sini. Dekat ke jauh? Kalau dekat, semayang kat sini. Semayang kat sini. Kalau dekat. Kalau kata macam jauh sangat, wujudkan satu surau dekat sana. Paling kurang macam di Ubudiah tu, dia dikelilingi oleh orang yang bukan Islam juga ramai. Jadi tu syiar kita. Kawasan situ ada satu surau. Jadi kena hidupkan juga sebab itu syiar. Kalau situ ada tok pekong misalnya kan, kuil dan sebagainya. Macam nak suruh stop cepat je. Okey, dia turun pula. Okey, kalau kata kat situ misalnya apa tadi? Surau ada satu je, kita kena wujudkan juga. Sebab apa? Itulah syiar kita untuk orang keliling. Sebab kita situ ada orang Islam ramai. Dan juga kita nak contoh, tunjuk bahawa Islam tu hidup kat situ. Dakwah kita dengan orang keliling tu. Masjid ni jauh. Tapi kalau macam ni dekat sangat. Bukanlah dekat sangat, maknanya dekat lah, dekat. Kan surau depan ni dekat kan? Macam sana tu jauh. Di mana lagi? Kan? Paling kurang kat sana tu sebab saya rasa Ubudiah tu jauh sikit. Dia kan ke dalam kan? Ke dalam. Kena wujudkan juga. Kena buka. Walaupun 3 orang aja. Walaupun 2 orang aja hidupkan. Ya? Kalau tidak kamu dosa nanti. Dia sebab dia tanggungjawab kefarduan atas jamaah, fardu kifayah. Kadang-kadang sebenarnya orang kata fardu kifayah ni orang lain buat kita tak payah, itu lawak aja sebenarnya. Tapi memang betul maksud dia tu, orang lain buat kita tak payah. Tapi bila ayat tu kita guna pakai, kita lepas tangan. Tak apalah, mandikan jenazah, urus jenazah, biarlah ada orang buat. Ada orang buat. Tapi kalau meninggal orang yang menguruskan jenazah tu, siapa yang nak sambung? Dah mengagau pula kita kan. Tak apalah, ustazah ramai, tarik ustazah, tarik ustaz. Tak boleh. Tak semua ustaz dengan ustazah ni boleh menguruskan jenazah. Saya ikut orang boleh, saya nak handle, saya tak berani lagi. Sebab tak pernah diberi tanggungjawab untuk handle. Sebab kita benda yang hari-hari kita buat, kita akan ingat. Tapi kalau benda yang kita jarang-jarang buat, kita bukan tak belajar, kita lupa. Ikut orang saya boleh bantu. Tapi nak ketua ke tu, Allah. Tak berani. Tak berani. Ya, saya. Ibu pergi. Tapi ada kawan cakap, ada ke awak bukan yang dilakukan sekian wajib ni suami dengan anak-anak kan? Saya nak berdatangan. Tapi kita pergi sebab kita nak motivasi dari orang dari waktu. Nampak kita yang tak tahu. Niatnya begitulah kan? Niatnya begitulah. Okey. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Situasi tu memang berlaku sekarang. Suami dengan anak-anak duk lepak tengok TV, isteri yang pergi semayang jemaah kat masjid. Isteri yang pergi semayang jemaah kat surau. Dengan izin suami lah. Suami tak izin, awak nak pergi lah, saya tak nak pergi. Contoh kan, dia bagi izin. Kalau dia tak bagi izin tak boleh. Sebab aula perempuan solat di rumah bersama suami. Kalau suami kat rumah pun tak nak semayang jemaah, dah masjid tak nak pergi, kat rumah pun tak nak, apa yang kita boleh buat, kita tegur secara baik. Kita boleh tegur secara baik kepada suami. Dengan anak kita boleh tegur secara tegas, tak ada masalah. Kita boleh tegur, kita boleh ajak. Tak boleh juga dalam masa yang sama kita berdoa.
Ya, kita berdoa. Lepas tu cara kita bercakap, dia situasi cakap dengan suami, bang, pergilah sembahyang, tak malu ke? Tu lain satu. Lepas tu, bang, jom kita solat kat masjid. Bang, tadi kan kita orang belajar bab ni. Dia, lelaki ni, dia tak suka ayat yang sama, ayat yang keras, ayat yang sama kita guna pakai. Hatta kalau kita nak ajak dia pergi mall sekalipun, pun kena tukar ayat. Apatah lagi nak ajak pergi masjid. Ayat tu pun hari ni ayat lain. Kita tukar ayat lain. Saya dulu macam dengan arwah suami, nak ajak pergi kenduri je. Cara macam mana? Dia bukan selang sehari, dia cerita masa tu juga. Kita ajak bang, ni. Dia macam malas nak keluar, kata dah keluar, malas nak keluar lah. Bukan kenduri kahwin pun, kenduri macam jamuan-jamuan kan. Dia malas. Saya ubah ayat lain. Ubah ayat C, ubah ayat D, ayat Z baru berjaya dapat. Akhir sekali macam mana ni nanti kan. Tapi jangan kita tunjukkan kelemahan kita. Alah, nanti kalau saya pergi seorang-seorang je, saya tidur tengah jalan, tidur bawa kereta macam mana? Tak payah pergi. Kerana jangan sampai kita nak keluarkan ayat tu pun jangan sampai kita kalah balik. Tak. Buat satu ayat yang sangat menarik hati dia. Kita jangan tahu dia tu macam mana. Sama juga macam nak pergi masjid, macam nak pergi surau. Jangan sekali-kali kita kata patutlah rezeki susah nak masuk, malas nak pergi surau. Jangan cakap macam tu. Kita kata, bang, jom kita pergi surau, jom kita pergi sama-sama, bang, jom kita ajak anak-anak, jom. Ataupun permulaan, jom kita solat kat rumah dulu sembahyang jemaah. Dia kadang-kadang ada manusia ni dipaksa dulu, dipaksa, lama-lama dia akan syok. Macam kisah orang datang masjid sebab slipper dia hilang. Dia datang masjid pasal slipper je, tertukar slipper, datang lagi, lalu dia syok duduk kat masjid. Asalnya pasal slipper je, cari slipper dia tak jumpa. Orang kata nampak kat masjid. Dia akan pergi masjid sampai dia jumpa slipper mahal dia. Lama-lama dia datang masjid sebab memang dia nak datang masjid untuk solat berjamaah dengan izin Allah. Jadi maknanya gitulah. Apa pun kita doa, minta dengan Allah dulu, ya Allah, kau bukakan pintu hati. Sebab yang buka pintu hati pintu hati suami kita tu Allah Ta'ala. Buka pintu hati anak kita tu Allah Ta'ala. Minta dengan Allah, kau lembutkan hati suami aku, ya Allah, bukakan pintu hati dia untuk solat berjamaah di masjid atau di surau. Bukan mudah. Lagi-lagi anak-anak remaja yang sibuk dengan kerja dan sibuk dengan game, sibuk dengan handphone. Sekejap dia pun pergi masjid surau, tapi susah sebenarnya. Kita nak paksa dia tu susah. Kita dah cakap, tapi jangan bebel tak jalan. First kali kita minta dengan Allah, ya Allah, kau bukakan pintu hati anakku ni, ya Allah. Hadiahkan Fatihah untuk roh dan jasad anak, hadiahkan Fatihah untuk roh dan jasad suami. Kita minta, ya Allah, kau bukakan pintu hati anak aku ni, buka pintu hati suami aku ni untuk berjamaah di masjid atau di surau. Kita minta dengan Allah. Kenapa kita kena hadiahkan Fatihah untuk roh dan jasad anak dan suami ni? Supaya kuat roh dia, sentiasa berhubung dengan Allah. InsyaAllah. Doa ni lambat dengan cepat je. Sebab Allah suka kita merengek. Merengeklah. Merengek dengan Allah. Ya Allah. Kan? Kita tunjuk kita strong sangat. Walaupun kita kuat kan, tapi kita minta dengan Allah, minta ya Allah, tolonglah ya Allah. Bangun tidur tu merengek dengan Allah. Allah suka merengek, ya Allah, merengek. Tak apa. Kan? Kalau kata suami tak suka kita merengek dengan Allah Ta'ala, kita merengek, Allah suka. Nanti Allah akan bagi. Allah bagi lebih daripada apa yang kita nak, insya-Allah. So kita pun tak tahu apa perancangan Allah. Sebab perancangan Allah lebih baik, tapi kita kena merancang juga. Kita kena usaha dan merancang juga. Dengan izin Allah, Allah Ta'ala akan kabulkan. Okey, itu je. Itu je ya. Okey.
tempat tu. Surau tu. Surau memang surau ke? Dia surau ni, kalau tanah surau memang tak boleh buat benda lain. Kalau memang surau kena buat ke rumah. Maknanya bangunan tu bangunan surau atau rumah yang dewan ke? Biasanya puan, kalau surau atau masjid, benda tu semua didaftarkan di bawah Jabatan Agama. Kena cek balik tanah tu tanah siapa, apa semua. Sebab kita pun tak ada kuasa kan. Jadi itulah di antaranya kenapa saya kata tadi syiar tu kena hidup. Contoh macam kata surau-surau yang macam jauh sikit daripada masjid ni kan, contoh, dia kena dihidupkan. Kalau tak, berdosa qaryah tu. Ahli qaryah tak berdosa, ahli qaryah tu berdosa. Sampai satu tahap orang bukan Islam yang kuasai. Tapi kalau betul itu surau, kena cek dulu dengan Jabatan Agama. Dia gazetkan kat siapa tanah tersebut, rumah tersebut, bangunan tersebut memang surau punya atau macam mana. Wallahu alam. Jadi kena cek dulu tu. Atas tanggungjawab kita orang Islam. Sebab kalau ni fardu kifayah. Berdosa bukan seorang dosa, bukan Pak Imam je berdosa tau, semua satu kampung dosa. Wallahu alam. Saya minta maaf saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kalau kata ni, sebab saya lepas ni ke Taman Tasik, Surau An-Nas Taman Tasik. Siapa yang nak ke sana boleh, tak ada masalah. Sana bab lain, fiqah juga, kitab fiqah yang sama. Sana pun dah sana last bulan 3 2020. Lagi lama, setahun lebih. Jadi saya bekerja ke sana lepas ni. Jadi yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kelemahan daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Jadi kita baca doa dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi